صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu kembali pada petang yang mulia ini, menyambung pengajian tasawuf kita, pengajian kitab Husnul Talatuf fi Bayani Wujubi Suluki Tasawuf yang telah kita mulakan semenjak lebih sebulan lepas. Jadi tanpa kita membuang masa, kita akan menyambung fasal yang berikutnya, fasal yang berkaitan dengan kewajipan bertasawuf. Jadi sebelum kita masuk pada fasal berikutnya, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, tabi'in, guru-guru kita, masyayikh kita, ahli silsilah tariqat kita, kedua ibu kita, ibu bapa roh dan jasad kita, terutama juga kepada pengarang kitab ini, iaitu Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dengannya semoga kita dikurniakan kefahaman, futuh pembukaan ilmu, ikhlas, istiqamah dalam menuntut ilmu ini, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan yang ini lahum min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Sebelum kita sambung, kita ulang kaji sedikit. Kita ulang balik, refresh balik pelajaran minggu lepas. Jadi minggu lepas kita telah membicarakan berkaitan dengan sebuah fasal yang berkaitan dengan hubungan ulama dengan tasawuf. Jadi pada fasal tersebut membicarakan berkaitan dengan kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka mendapat futuh pembukaan ilmu, kefahaman dan kemantapan ilmu mereka, dengan sebab mereka bergaul dengan guru-guru mereka yang merupakan ahli tasawuf, yang mana guru-guru mereka tersebut bermanhajkan dengan manhaj tasawuf. Bagi contoh, kisah Al-Imam Al-Kabir Abul Mahasin Yusuf Al-Fasi, pada buku surat dalam mausu'ah pada buku surat 400. Kisah Al-Imam Al-Kabir Abul Mahasin Yusuf Al-Fasi, yang mana beliau telah mendapat futuh pembukaan ilmu dan menghimpunkan ilmu dan kewalian. Pada matan wa ala yadahi futiha alaihi wa sara jami'an bainal ilmi wal wilayah. Mana Abul Mahasin Yusuf Al-Fasi ini telah mendapat futuh pembukaan ilmu dan martabat kewalian. Di samping itu, beliau juga berjaya menghimpunkan, menguasai segenap ilmu pengetahuan dalam agama. Disebabkan apa? Disebabkan beliau menuntut ilmu daripada Al-Kabir Said Abdul Rahman Al-Majzub, yang mana
Syed Abdul Rahman Al-Majzub ini merupakan salah seorang ulama tasawuf. Guru beliau adalah guru tasawuf. Sebabkan beliau berguru dengan guru mursyid ini, beliau mendapat futuh pembukaan ilmu. Ini salah satu kisah ulama dengan tasawuf, eratnya para ulama dengan tasawuf. Dan banyak lagi lah cerita-cerita yang telah kita bahaskan pada minggu lepas, yang mana ditutup dengan pada fasa tersebut ditutup dengan wa hakaza la tajidu aliman kabiran wa muhaqqiqan syahiran. Dan begitulah, inilah kisah yang mana engkau tidak akan mendapati aliman kabiran, seorang alim yang besar, wa muhaqqiqan syahiran, dan muhaqqiq yang masyhur, illa dakhala fi tariqil qaum, melainkan mereka masuk pada perjalanan, pada tariqat, pada perjalanan ahli qaum, iaitu ahli tasawuf. Wal tamasal barakata, dan mereka mendapat barakah, mereka wal tamasa menyentuh barakat mereka min ahliha, daripada ahli tasawuf tersebut. Wa nalal huzwata, dan para ulama yang muhaqqiq, yang alim, yang kabir, yang syahir tersebut, huzwata, mendapat habuan, bisababil intisabi ilaiha, dengan sebab mereka berintisab kepada mereka berintisab kepada para ulama muhaqqiq tersebut, intisab kepada ahli tasawuf. Jadi apabila mereka mengintisabkan diri mereka, mereka menisbahkan diri mereka pada ahli tasawuf, atau mereka menghubungkan diri mereka dengan ahli tasawuf, mereka bermulazamah dengan ahli tasawuf, mereka bermulazamah dengan ilmu tasawuf, maka mereka akan mendapat habuannya, kebaikannya, wanalal huzwah, kebaikan, habuan, keistimewaan, faedah daripada tasawuf tersebut. Itu antara kisah ulama, kisah hubungan ulama dengan tasawuf. Wa hadza amrun ma'lumun yudrikuhu man qara'a tarajim al-ulama, dan perkara ini merupakan perkara yang maklum, perkara yang sudah diketahui. Bagi siapa? Bagi man qara'a tarajimul ulama, man qara'a tarajimul ulama, bagi mereka yang membaca biografi para ulama. Wa tatabba'a sirahum, dan mereka yang mengikuti sirah mereka yang mengikuti sirah para ulama. Wastaqsa akhbarahum, dan yang mengkaji, individu yang mengkaji akhbarahum, kisah-kisah mereka, meneliti ataupun mengkaji, membaca biografi para ulama, pasti akan mengetahui kisah ini, mengetahui hubungan ulama dengan tasawuf, eratnya para ulama dengan tasawuf, yang mana sekiranya disebut dengan ulama, sekiranya disebut para ulama, pasti mereka mengamalkan, pasti mereka mengajar, pasti mereka adalah ulama yang bermanhajkan manhaj tasawuf. Okey, itu pada fasal minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita sambung fasal tersebut, tapi fasal baru yang ada kaitan dengan fasal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Qala musannif wa syarih, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fasal wasulukut tariqit tasawufi wajibun muhtamun. Wasulukut tariqit tasawufi wajibun muhtam. Dan perjalanan tariqit tasawuf, perjalanan tarikat tasawuf, perjalanan tariq ini adalah perjalanan, suluk tu perjalanan juga. Jadi sulukut tariqit tasawuf, perjalanan tarikat tasawuf, wajibun muhtam, adalah wajib, muhtam sudah pasti. Mana berjalan dengan perjalanan tasawuf ini merupakan suatu perkara yang wajib, suatu perkara yang pasti wajib, tak dapat dinafikan. Seseorang tersebut mesti berjalan dengan perjalanan tasawuf. Ini Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari mengingatkan kita semua bahawa berjalan dengan perjalanan tasawuf
adalah suatu perkara yang wajib. Wajibun muhtam, sudah pasti wajib. La yukmilu dinul mar'i illa bihi. Seseorang tersebut, agama seseorang tersebut tidak akan sempurna. Agama seseorang tersebut tidak akan sempurna dengannya, iaitu dengan tasawuf. Illa bihi ay illa bitasawuf. Agama seseorang tersebut tidak akan sempurna melainkan dengan tasawuf, dengan mempelajari tasawuf, dengan beramal dengan tasawuf. Wa bayanu dzalika min wujuhin, dan penjelasan keterangan ini, iaitu penjelasan keterangan yang menyatakan bahawa berjalan dengan manhaj tasawuf ataupun beramal dengan amalan tasawuf ataupun mempraktikkan tasawuf adalah suatu perkara yang wajib, tanpa diragui lagi, tanpa dapat dinafikan. Sebab apa? Wa bayanu zalika, maka penjelasannya min wujuhin, terdapat beberapa poin. Jadi ada beberapa poin yang menjelaskan hal ini. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari mengatakan agama seseorang itu tidak akan sempurna melainkan setelah mereka mengamalkan tasawuf. Al-wajhul awal, poin yang pertama yang menjelaskan bahawa berjalan dengan perjalanan tasawuf adalah suatu perkara yang wajib. Poin yang pertama, annahu maqamul ihsan, bahawa tasawuf ini adalah merupakan suatu maqam ihsan ataupun tingkatan ihsan. Ihsan itu apa? Okey. Alladhi huwa ahadu arkanid din, yang mana ihsan tersebut adalah huwa ay ihsan tersebut ahadu arkanid din, merupakan salah satu daripada rukun-rukun agama. Ihsan merupakan salah satu daripada rukun-rukun agama. Ats-tsalatsati, yang tiga. Jadi rukun agama ini ada tiga. Rukun agama ada tiga. Apa itu rukun agama? Sabar dulu. Al-mubayyanati, yang dijelaskan, yang terkandung, yang ada fi hadis Jibril, pada hadis Jibril, hadis Jibril at-tawil, yang panjang. Jadi annahu maqamul ihsan alladhi huwa ahadu arkanid din ats-tsalatsati al-mubayyanati fi hadis Jibril at-tawil. Jadi poin pertama yang mengatakan bahawa berjalan dengan manhaj tasawuf adalah suatu perkara yang wajib, yang pasti wajib, adalah annahu maqamul ihsan, dia adalah tasawuf adalah satu maqam tingkatan ihsan yang merupakan salah satu daripada rukun-rukun agama yang tiga yang dijelaskan, yang mana rukun agama yang tiga tersebut dijelaskan dalam hadis Jibril yang panjang. Wala syakka anna ad-din yajib ittiba'uhu bi jami' arkanihi, dan tidak disyak lagi, tanpa disyaki lagi. Wala syakka anna ad-dina yajibu ittiba'uhu bi jami' arkanihi, tanpa diragui lagi bahawa agama itu wajib diikuti bi jami' arkanihi, dengan segala rukun-rukunnya. Agama wajib diikuti dengan segala rukun-rukunnya. Maksudnya segala rukun-rukun agama tersebut wajib diamalkan, wajib dipelajari. Yang mana telah dijelaskan tadi, ada tiga rukun agama, yang mana salah satu rukun agama tersebut adalah ihsan. Salah satu daripada rukun agama tersebut adalah al-ihsan. Ada lagi dua apa? Lagi dua kita telah jelaskan pada kelas-kelas yang beberapa kelas yang lepas, iaitu al-Islam dan al-Iman. Rukun agama yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, dan yang ketiga al-Ihsan. Okey. Sekarang kita masuk pada rukun agama yang ketiga iaitu al-Ihsan. Bijami arkanihi al-Iman wal-Islam wal-Ihsan. Ada sebut kat sini, al-Iman wal-Islam wal-Ihsan.
Jadi 3 rukun agama ini wajib. Kalau tak belajar iman tak lengkap, tak belajar Islam tak lengkap, tak belajar ihsan tak lengkap. Kalau dia belajar 2 sahaja, iman dan Islam, tanpa belajar ihsan, tak lengkap juga. Dia kena belajar 3-3 dan dia kena praktikkan 3-3. Okey. Jadi ingat rukun agama yang ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Sekarang kita masuk pada rukun agama yang ketiga, iaitu ihsan. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Waja'a fi ihda fatawa walidi. Waja'a fi ihda fatawa walidi. Telah datang pada salah satu daripada fatwa walidi, ayahanda saya. Saya itu siapa? Saya itu pengarang kitab inilah, iaitu Said Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Ayah dia siapa? Ayah dia itu Said Muhammad Al-Umari, yang mana kita telah melangsungkan haul dia baru-baru ni. Beliau wafat pada bulan Syawal. Jadi kita baru sambut haul beliau, yang mana kita telah jemput Syed Abdul Mun'im, yang merupakan salah seorang dari keturunan beliau, untuk membahaskan manakib beliau. Dan kita telah buat live di FB Akademi Gumari, seperti mana yang telah dimaklumi sebelum ini. Okey. Waja'a fi ihda fatawa walidi radhiyallahu anhu fi hadzal mawdu'i ma nassuhu. Dan telah datang salah satu fatwa daripada fatwa ayahanda saya, iaitu Said Muhammad bin Siddiq Al-Umari, fi hadzal mawdu', berkenaan dengan tajuk ini, berkenaan dengan topik ini, ma nassuhu, sebagaimana nas beliau, sebagaimana yang beliau naskan. Wa amma awwalu man, iaitu wa amma awwalu man assasa al-tariqah, adapun orang yang pertama yang mengasaskan tariqah, orang yang pertama yang mengasaskan tariqah, iaitu tarikat, iaitu perjalanan. Perjalanan apa? Tariqah ni merujuk pada perjalanan tasawuf, iaitu merujuk pada manhaj dalam menjalani tasawuf, dalam mempraktikkan tasawuf tersebut. Yang mana ada gurunya, ada guru mursyid yang membimbing murid-muridnya manhaj tasawuf, sebagaimana yang ada kaitan dengan fasal sebelum ini, hubungan ulama dengan tasawuf. Ada gurunya. Ulama ni ada guru dia, iaitu guru dia membimbing dia, iaitu membimbing tarikat kepada anak murid dia. Itu maksud dia. Wahal ta'sisuha biwahyin, adakah tarikat ini dan adakah tasawuf ini ta'sisuha diasaskan biwahyin, berdasarkan wahyu, dengan wahyu itu adanya dalil. Adakah tasawuf ataupun tarikat ini berasaskan dengan dalil, ataupun hanya semata-mata kalam ulama, atau hanya semata-mata direka-reka oleh para ulama? Fal ta'lam, maka ketahuilah olehmu anna tariqata, bahawa tarikat ini, iaitu perjalanan ini, perjalanan tasawuf, asasuha, asasnya, dia punya foundation dia punya pasaknya, al-wahyu samawi, adalah wahyu samawi, berasaskan wahyu. Iaitu wahyu ada 2 sahaja, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fi jumlati ma assasa min ad-din al-Muhammadi, fi jumlati ma assasa min ad-din al-Muhammadi, iaitu tariqah ini diasaskan, berasaskan wahyu, yang diasaskan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengikut agama yang telah diasaskan oleh Nabi Muhammad, iaitu mengikut acuan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, iaitu mengikut syariat Nabi Muhammad. Wahyu samawi, mengikut wahyu yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhiya bila syakkin maqamul ihsan, iaitu tanpa disyaki lagi, izhiya, iaitu tasawuf ini, bila syakkin, tidak dinafikan lagi, tanpa diragui lagi,
Maqamul ihsan merupakan tingkatan ihsan, merupakan tingkatan yang ketiga, iaitu al-ihsan, alladhi huwa ahadu arkanid din, yang mana tasawuf ini salah satu daripada rukun-rukun agama al-thalathah. Wa arkanud dini salatha, yang telah dijelaskan pada teks yang atas tadi, yang sama ya. Diulang balik supaya kita ingat, supaya dia menguatkan. Ini maksud taukid lah, dia menguatkan keterangan di atas. Dia dah bagi tahu dah keterangan kat atas bahawa ihsan ni merupakan salah satu daripada tingkatan agama. Jadi kat bawah ni pun ada terangkan lagi. Di bawah kalam yang dibawa nas, iaitu Said Abdullah bin Siddiq Al-Umari membawa nas yang dibawa oleh ayahandanya, iaitu Said Muhammad bin Siddiq Al-Umari. Ini pada teks ni, pada teks di bawah ni merupakan nas yang dibawa oleh ayahandanya. Adapun beliau telah menjelaskan pada kalam beliau di atas pada pembukaan fasal ini. Okey. Allati ja'aluha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma bayyanaha wahidan. Faqala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan tasawuf ini, telah menjadikan yang mana Rasulullah SAW telah menjadikan ba'da ma bayyana wahidan dinan faqala. Okey. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan, telah menjelaskan maqam ihsan ini ba'da ma bayyanaha wahidan, selepas baginda menjelaskan satu persatu dinan, berkenaan dengan agama. Jadi Rasulullah SAW telah menjadikan maqam ihsan ni setelah beliau menjelaskan satu persatu berkenaan dengan perkara agama yang terkandung di dalam hadis Jibril. Jadi Rasulullah terangkan berkenaan dengan iman dulu, kemudian telah terangkan berkenaan iman, Rasulullah terangkan berkaitan dengan ihsan satu persatu, kemudian baru Rasulullah SAW masuk berkenaan dengan al-ihsan. Okay. Allati ja'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma bayyanaha wahidan dinan. Okey, dia berkaitan dengan teks sebelumnya, arkanun din salasah. Ini belum tepat. Di mana Rasulullah SAW menjadikan arkanun din salasah ini, iaitu rukun agama yang tiga ini, Rasulullah SAW telah menjelaskannya satu persatu dalam hadis beliau, dalam hadis baginda. Jadi terdapat satu hadis yang menjelaskan ketiga-tiga rukun agama ini. So telah jelaskannya satu persatu. Mula-mula Rasulullah jelaskan iman, apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Islam, dan Rasulullah SAW menjelaskan ihsan. Jadi ada tiga foundation, ada tiga pasak utama dalam Islam, yang mana ketiga-tiga pasak ni perlu dipasakkan di dalam hati umat Islam, di dalam hati seorang yang bergelar Muslim. Sekiranya dia tidak memasakkan salah satu daripada rukun-rukun ini, maka agamanya tak sempurna. Kita bayangkan sebuah rumah yang memerlukan kepada tiga pasak, yang memerlukan kepada tiga tiang. Rumah tersebut dia boleh berdiri dengan adanya tiga tiang, baru boleh rumah tersebut berdiri, kalau tak roboh. Tetapi rumah tersebut hanya disiapkan dengan menggunakan dua tiang sahaja. Contohnya, iaitu tiang dia kita ibaratkan Islam dan iman. Tiang ketiga ni tidak dibuat pada rumah tersebut. Rumah tersebut berkemungkinan boleh diduduki, tetapi tidak kukuh, tetapi tidak sempurna. Lama-kelamaan dia akan roboh. Begitulah kita sebagai umat Islam, sekiranya kita tidak memasakkan ketiga-tiga rukun agama ini di dalam hati kita dengan mantap, bimbang, pegangan agama kita akan goyah. Semakin lama semakin goyah, akan mudah untuk dipengaruhi oleh
anasir-anasir luar, mudah untuk kefahaman kita dicelarukan, mudah untuk kefahaman kita didoktrinkan dengan kefahaman yang salah. Macam-macam berlaku tu. Itulah sebab berlakunya kefahaman Wahabi, Syiah, liberal, pluralisme, apa lagi, etis dan sebagainya. Disebabkan asas agamanya tidak lengkap, tidak kukuh, foundation dia tak kukuh, kerana dia tidak memasakkan ketiga-tiga pasak ini dalam dirinya. Dia hanya memasakkan satu saja. Kebanyakan orang di luar sana hanya memasakkan satu saja, iaitu Islam. Dia tahu diri dia Islam. Okey, Islam sudah cukup. Tetapi dia tidak memasakkan berkenaan dengan iman. Kemudian dia tidak memasakkan diri dia. Dia tidak memasakkan diri dia. Kita sambung tadi Tadi terputus sekejap. Kemudian dia tidak memasakkan diri dia dengan Islam, dengan ihsan, dengan Islam. Jadi dia orang tersebut dia hanya memasakkan satu sahaja rukun agama dalam diri dia. Contohnya, dia hanya merasakan diri dia Islam. Dia kata Islam dia sudah cukup, aku Islam. Tetapi dalam masa yang sama, dia tidak beriman kepada Rasul, dia tidak beriman kepada kitab, kepada Al-Quran, dia tidak beriman kepada qada dan qadar. Sedangkan perkara tersebut merupakan rukun iman. Rukun iman. Dia Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi dia tidak mempraktikkan yang ada dalam iman, iaitu beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para malaikat, beriman kepada qada dan qadar. Dia tidak melakukan tersebut. Contoh dia apa? Contoh dia senang dia. Apabila dia diuji dengan perkara musibah yang melanda dia, dia mula menyalahkan Tuhan, dia mula menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata, kenapa lah aku kena macam ni? Dia tak beriman dengan qada dan qadar. Beriman, dia tak menerima qada dan qadar. Itu salah satu dia. Contoh. Kerana apa kalam tersebut keluar daripada mulutnya? Kerana apa dia mempersoalkan ujian yang berlaku dalam hidup dia? Kerana keimanan dia masih belum cukup sempurna, kerana dia tidak beriman, kerana dia tidak mempelajari konsep iman dengan sempurna. Itulah sebab kita diperintahkan untuk mempelajari tiga rukun ini, iaitu rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Rukun Islam iaitu Islam, iman dan ihsan, supaya kita dapat menguatkan diri kita, menyediakan diri kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini. Okey, sikit lagi. Faqala hadza Jibrilu jaa yu'allimukum dinakum. Dan baginda bersabda, faqala, bersabda pada hadis Jibril tersebut, pada penutup hadis Jibril tersebut. Jadi hadis tersebut panjang. Di mana datang seorang lelaki, dimulai dengan ketika mana para sahabat duduk di hadapan Rasulullah, datang seorang lelaki yang
bersangatan hitam rambutnya, bersangatan putih bajunya, tak terlihat padanya tanda-tanda orang yang sedang, orang yang bermusafir, kerana tak ada debu-debu pada baju dia. Dia tiba-tiba datang duduk di hadapan Rasulullah, bersimpuh di hadapan Rasulullah, bertanyakan berkenaan Islam. Islam itu apa? Lepas tu Rasulullah jawab lah. Kemudian dia tanya lagi, iman itu apa? Rasulullah pun jawab lah. Dalam keadaan sahabat ketika itu terpinga-pinga, siapa dia ni? Mana apabila Rasulullah SAW menjawab soalan lelaki tersebut, Islam, Rasulullah jawab, Islam itu mengucapkan kalimah syahadah, menyaksikan Allah, beriman kepada Allah, betul menyaksikan Allah dan Rasulnya. Kemudian lelaki tersebut membenarkannya. Benar katamu. Macam itulah. Sadaqta, benar, engkau benar, kata-katamu itu benar, betul, jawapanmu betul. Jadi para sahabat terpinga-pinga lah, siapa dia ni? Dia tanya soal tapi dia yang membenarkan soalan tersebut, seolah-olah dia yang mengetahui jawapannya. Kemudian lelaki tersebut tanya lagi pada Rasulullah, apa itu iman? Rasulullah menjawab, dia pun membenarkan jawapan tersebut. Maka sahabat pun terpinga-pinga lagi, siapa dia ni? Dia tanya, dia jawab. Dan lelaki tersebut bertanya berkenaan ihsan. Rasulullah pun menjawab ihsan itu apa. Bagaimana ihsan tersebut kita akan belajar pada perbahasan ini. Sekarang kita membahaskan perbahasan ihsan. Jadi hadis tersebut ditutup dengan hadza Jibril ja'a yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang tanya tadi, yang datang tadi, lelaki yang tiba-tiba datang tadi, yang bersangatan hitam rambut dia, putih bajunya, tak terlihat tanda-tanda bermusafir pada dirinya. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, pada para sahabat ketika itu, untuk mengajar agama kalian, untuk menerangkan berkenaan agama kalian, yang mana agama kalian ini, iaitu Islam, terdiri pada tiga rukun agama yang asas, iaitu Islam, iman dan ihsan. Itulah kisah dia, mukadimah fasal ini mukadimah. Okey, sampai situ saja. Sampai di sini saja kita punya pengajian pada hari ini. Kita akan bersama pada minggu hadapan. Mohon maaf atas segala salah silap. Wa'afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad